Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli jawatan puasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita nikmat kesihatan yang baik. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam kuliah ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan dikongsikan pada malam ini memberikan kita manfaat, insyaAllah, sama ada di dunia maupun di akhirat, insyaAllah. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sampai tadi lewat sikit lah. Saya semayang kat rumah dulu. Sebab hari ni tadi hari yang sibuk. Satu hari ni saya balik rumah, baru balik sampai rumah pukul 7. Saya tak sempat daripada pagi keluar sampai pukul 7 malam baru balik. Jadi hari ni macam sibuk, ada urusan. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan pada malam ini akan menjadikan amal ibadah kita ini lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bab nilai segala amal berdasarkan niat. Malam ini hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ni hadisnya panjang. Hadis yang panjang. Tetapi hadis yang ke-40 ini kalau kita lihat bersama-sama, hadisnya hadis yang sangat penting dan dia berkaitan dengan kita
dengan amalan-amalan seharian kita. Jadi kita akan ambil pengajaran, ambil iktibar apa yang telah diberitahu oleh baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita sama-sama dapat amalkan. Hadis daripada An Abi Kabsyah Al-Anmari, dari Abu Kabsyah Al-Amari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, salasun uqsimu alaihinna, tiga perkara. Ni kata baginda Nabi ni, baginda bersabda tiga perkara. Salasun, salasun ni tiga. Dalam bahasa Arab, salasun tiga, wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga. Itu dulu kita belajar kat sekolah macam tu lah. Kalau kita nak ingat-ingat bahasa Arab ni, kita baca macam tu, berlagu-lagu nanti kita ingat lah. Salasun tiga, tiga perkara. Uqsimu alaihinna, aku bersumpah, menegaskan kebenarannya. Tiga perkara ini tuan-tuan, Nabi bersumpah. Kalau kita lihat makna bersumpah itu, bermaksud tiga perkara ini yang diberitahu oleh baginda Nabi dalam hadis yang kita akan lihat ini, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Ma naqasa malu abdin min sadaqah, iaitu yang pertamanya, sabda baginda Nabi, tiadalah berkurang, ma naqasa, tiadalah berkurang, malu, harta seseorang, min sadaqah, dengan sebab dikeluarkan sedekahnya. Perkara pertama yang baginda Nabi beritahu, harta kita tak akan berkurangan jika kita bersedekah. Sebab itu perkara ni penting tuan-tuan. Sebab amalan bersedekah ini berkait dengan kehidupan kita. Tuntutan Islam yang diberitahu oleh baginda Nabi, sedekah ini kita lakukan adalah untuk membantu antara sesama kita. Jadi kata baginda Nabi, kalau kita ni orang yang suka bersedekah, nescaya harta kita ini tak akan berkurang. Ada orang dia takut nak bersedekah, dia takut nanti bila dia bersedekah tu harta dia kurang, harta dia habis. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, wala zulima abdun mazlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza. Yang keduanya, dan tiadalah seseorang itu dizalimi dengan sesuatu kezaliman yang ia bersabar menanggungnya, melainkan Allah menambahkan dia dengan kemuliaan. Perkara yang kedua, ketika mana kita hidup dekat dunia, kadang-kala ada di antara kita yang melakukan kezaliman, ataupun kita termasuk dalam orang-orang yang dizalimi. Bila kita cakap tentang zalim ini tuan-tuan, dia mempunyai satu fahaman, satu huraian yang besar. Zalim ini boleh berlaku dengan berbagai-bagai cara. Zalim. Jadi kata baginda Nabi, jika seseorang itu dizalimi dan ia bersabar
dengan kezaliman tersebut, dengan kezaliman yang orang buat pada dia, dia bersabar, maka Allah akan menambahkan dia dengan kemuliaan. Kalau kita cakap pula zalim ni, kadang-kadang kita kata orang ni, kalau orang lain dizalimi, kadang-kadang kita kata apa? Sabarlah, sabar, kan? Tapi kalau benda tu kena pada diri kita, kadang-kadang kita yang tak sabar. Kan? Bila orang lain ditimpa musibah, kita kata sabar, ini ujian Allah. Kan? Tapi bila satu keadaan itu Allah uji kita pula, maka kita pula yang tak sabar. Kita pula yang rasa, kenapa Allah beri aku ujian? Kenapa Allah uji aku? Kan? Sebab tu orang kata cakap senang, nak buat tu susah. Cakap pandai. Bila kena kat diri kita pun, apa yang kita cakap pada orang tu pun berbalik pada kita pun, kita tak sabar juga. Dan yang ketiganya, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin. Dan tiadalah seseorang memulakan sesuatu cara meminta sedekah, melainkan Allah membukakan kepadanya pintu kepapaan. Ini perkara yang ketiga. Kata baginda Nabi, seseorang memulakan sesuatu cara meminta sedekah. Orang yang memberi sedekah ni lain, orang yang meminta sedekah tu lain. Kan? Ada orang yang dia suka minta sedekah, sedangkan dia ada apa kata orang tu, keupayaan, dia ada tenaga, dia boleh berusaha, dia boleh bekerja, tetapi kadang-kadang ada yang gunakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan duit, sebagai contoh, dengan cara meminta sedekah. Lepas tu bukannya dia minta sedekah tu dengan cara yang elok, dengan cara dia menipu pula. Kadang-kadang dia buat cacat. Kadang-kadang dia pakai pakaian yang, apa kata orang tu, pakaian yang buruk. Kalau orang tengok kat dia tu, kesiannya orang bagi sedekah kat dia. Pernah berlaku tuan-tuan, satu tempat tu ada orang minta sedekah, pakaiannya memang koyak sana koyak sini, buruk, memang tak elok. Memang kata orang tu pakaiannya memang menunjukkan dia tu seorang minta sedekah lah. Jadi bila dah habis kerja dia tu minta sedekah tu, dah habis tugasan dia tu minta sedekah tu, elok je dia keluar daripada tempat tu, naik kereta. Wah, ada kereta rupanya. Tapi duduk dekat tengah-tengah jalan minta orang bagi sedekah. Orang yang meminta sedekah ini tuan-tuan, tak lain dan tak bukan dia Allah membukakan kepadanya pintu kepapaan. Maksud fakir, miskin. Baik. Kemudian, wa uhidtukum hadisan fahfazuhu. Ini baginda berpesan. Dan aku menerangkan kepada kamu satu hadis pengajaran, maka hafazlah ia untuk dijadikan iktibar. Maka tuan-tuan, hadis yang ke-40 ini Nabi beritahu kepada kita supaya hafal, ingatlah hadis ni. Kerana Nabi bersumpah dengan hadis ini, dengan 3 perkara ini. Maka kata baginda Nabi, tolong hadis yang aku sampaikan ini, tolong jaga, tolong ingat baik-baik. Supaya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini dapat kita jadikan iktibar.
qala innama dunya li arba'ati nafarin. Sabdanya, sebenarnya habuan dunia mengenai ilmu agama dan harta hanyalah terbahagi kepada 4 keadaan manusia. Ilmu agama dan harta, kita boleh rungkaikan dia, kita boleh kategorikan dia kepada 4 kumpulan manusia. 4 keadaan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Golongan yang pertama, orang yang telah dikurniakan Allah dengan harta dan juga dengan ilmu agama. Kumpulan manusia yang pertama ini, Allah kurniakan kepada dia harta. Kemudian Allah berikan dia ilmu kefahaman yang baik. Dia ada ilmu, dia ada harta. Maka dengan ilmu dan hartanya itu, dia menggunakan dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nampak? Dengan ilmu yang Allah beri pada dia, maka dia dapat bezakan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Itu yang dia buat dengan ilmu. Penting tuan-tuan ilmu. Ada orang yang dia ada ilmu tetapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia ada. Apa yang Allah larang kadang-kala dia buat, apa yang Allah perintahkan kadang-kala dia tinggalkan. Itu orang yang ada ilmu juga. Tapi golongan pertama yang kata baginda Nabi ini, orang ini dia ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian dan dengan hartanya dia menghubungkan silaturahim kaum kerabatnya, serta ia mengetahui hak Allah pada nikmat-nikmat yang dikurniakan itu, maka orang yang demikian bersifat dengan semulia-mulia keadaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada ilmu, dia beramal. Orang yang ada harta, dia bantu saudara mara dia yang lain. Dia membantu orang lain dengan cara dia bersedekah. Dengan harta yang dia ada itu, dia dapat mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain. Maka kata baginda Nabi, orang inilah orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian yang keduanya, wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amalin fulanin fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa'un. Golongan yang kedua ini, Allah kurniakan kepadanya ilmu agama sahaja dan tidak dikurniakan dengan harta. Tadi golongan yang pertama ni, golongan pertama tadi Allah kurniakan ilmu, Allah kurniakan harta. Golongan yang kedua, Allah kurniakan dia ilmu tetapi Allah tak bagi dia harta. Nampak? Beza itu perbezaan dia. Golongan yang kedua ni, Allah berikan, Allah kurniakan kepadanya ilmu tetapi Allah tidak kurniakan kepadanya dengan harta. Maka orang yang berada dalam golongan yang kedua ini, mereka akan berkata, kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si fulan yang dermawan itu. Nampak tak tuan-tuan? Kita ada ilmu, tapi mungkin Allah tak beri kita harta yang banyak. Jadi bila kita lihat orang yang ada harta,
orang itu banyak bersedekah, orang itu banyak membantu orang lain, kadang-kadang terdetik tak dalam hati kita, alangkah baiknya kalau aku ni ada harta banyak, dapat aku tolong orang. Betul tak? Kan? Kenapalah aku tak kaya macam dia tu? Dia tu kaya, selalu tolong orang. Kalaulah aku kaya nanti, aku akan tolong orang juga. Kita pernah cakap macam tu tak tuan-tuan? Pernah tak rasa macam tu? Jadi itu termasuk dalam golongan yang kedua. Orang yang ada ilmu tetapi tak dikurniakan harta, tetapi dalam hati dia ada niat, jika satu hari nanti Allah kurniakan kepada aku harta, aku akan tolong orang lain. Jadi golongan yang kedua ini, kata baginda Nabi SAW, maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya. Dengan yang demikian, maka balasan baik kedua-dua orang itu adalah sama. Orang yang ada ilmu, orang yang ada harta, dia gunakan ke jalan Allah, dia gunakan dengan tujuan yang baik, maka dia akan dapat ganjaran dia. Orang yang ada golongan yang kedua ni, dia ada ilmu tetapi tak ada harta, tetapi dalam hati dia ada berniat, jika dia ada harta satu hari nanti, dia akan membantu orang lain. Maka dengan sebab niatnya itu, Allah akan berikan juga ganjaran yang sama dengan golongan yang pertama tadi. Nampak? Boleh faham tak tuan-tuan ni? Angguk-angguk ni dia ada makna. Banyak ni angguk-angguk ni. Dia angguk-angguk, dia angguk faham. Dia ada angguk satu lagi, angguk tak berapa, angguk sambil berkeruk kening ni lain macam. Dia ada angguk terus, angguk tak bangun-bangun, tu angguk juga. Risau ni. Kan? Saya cuba sampaikan dengan bahasa yang mudah supaya kita sama-sama dapat faham. Baik, itu dua golongan tadi. Kata baginda Nabi ada empat golongan. Baik, golongan yang ketiga, wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu Allah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa huwa bi akhbasil manazili. Golongan yang keempat adalah golongan yang Allah beri dia harta. Terbalik pula. Tadi golongan yang kedua, Allah beri dia ilmu, Allah tak bagi dia harta. Golongan yang ketiga, Allah beri dia harta tapi Allah tak beri dia ilmu. Terbalik, nampak terbalik? Okay. Golongan yang ketiga, Allah beri dia harta tetapi Allah tak kurniakan pada dia ilmu. Maka ia menyalahgunakan hartanya dengan tidak berdasarkan ilmu. Maka orang yang tak ada ilmu, walaupun harta dia banyak, nescaya dia akan menyalahgunakan harta yang Allah berikan ke jalan-jalan yang tidak sepatutnya. Nampak? Orang yang, contohlah tuan-tuan, ada orang yang ada orang dia ada harta, kemudian dia ada ilmu dan dia nak berniaga, maka perniagaan dia jadi tak tuan-tuan? Jadi tak tuan-tuan perniagaan dia? InsyaAllah dia akan jadi. Sebab dengan ilmu dia tahu bagaimana nak menguruskan harta, bagaimana nak menguruskan perniagaan dia. Orang yang ada harta banyak, tak ada ilmu, tapi dia nak berniaga, rasa-rasa jadi tak? Tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu bagaimana nak uruskan harta dia, bagaimana nak uruskan perniagaan dia. Itu perbezaan dia. Jadi golongan yang ketiga ini, kata baginda Nabi, orang ini dia ada harta, Allah kurniakan dia harta yang banyak, tapi dia tak ada ilmu. Maka dengan harta yang dia ada itu dan ilmu yang dia tak ada tu, dia akan menyalahgunakan harta yang Allah berikan ini ke
ke jalan yang tidak sepatutnya. Ia tidak memelihara dirinya dengan harta itu dari azab Tuhan, dan ia juga tidak menggunakan hartanya itu untuk silaturahim, dan tidak pula mengetahui akan hak Allah pada hartanya itu, maka orang yang demikian bersifat dengan seburuk-buruk keadaan. Orang yang ada harta banyak, dia tak ada ilmu, maka apa satu kewajipan dia yang dia akan tertinggal, yang dia takkan buat? Apa dia, tuan-tuan? Zakat. Nampak? Dia ada harta, dia tak ada ilmu. Jadi mana mungkin orang yang tak ada ilmu, walaupun harta dia banyak, dia tahu tak harta dia yang banyak tu dia kena keluarkan zakat? Dia tak tahu. Sebab apa? Ada ilmu. Nampak? Jadi satu kebinasaan bagi orang yang ada harta tapi tak ada ilmu, dengan sebab tak ada ilmu itu dia tidak mengeluarkan zakat, maka ini yang dikatakan tadi, dengan seburuk-buruk keadaan. Tuan-tuan ni kalau dalam masjid ni yang ada duit banyak, yang ada harta banyak, keluarkanlah zakat. Yang ada kebun sampai berpuluh-puluh ekar, kan? Tak cukup kebun dekat Parit Kasih, kebun kat tempat lain lagi banyak, dan kemudian sawit lagi, sebulan boleh berapa tan dah sawitnya. Kalau dapat pendapatan daripada sawit tu banyak, kemudian ada lagi pula ditinggalkan, mungkin dari segi harta pusaka itu pun banyak, maka tuan-tuan dah cukup nisab dia, dah cukup kiraan dia, keluarkanlah zakat. Keluarkan zakat. Itu kalau yang ada kebun. Kalau yang ada membela, menternak kambing, lembu dan sebagainya tu, zakat ternakan, keluarkanlah zakat. Yang ada emas yang banyak, kat rumah ada simpan emas, bawah tilam ada emas, bawah bantal ada emas, atas siling ada emas, mana-mana lagi emas dia simpan dah. Tak tahulah emas daripada mana, amak albaumnya ke apa kan, ataupun warisan pusaka dia turun-temurun kan. Ada emas sampai kepada nisab kiraan itu, keluarkanlah zakat. Sebab itu penting ada ilmu. Bila kita ada harta yang banyak dan kita ada ilmu, maka kita akan tahu harta yang kita ada ini kita wajib mengeluarkan zakat. Sebab itu suruh datang kuliah tak nak datang, kan? Kalau tak datang kuliah mana nak tahu ilmu apa, harta banyak tapi tak tahu nak buat apa. Dah masuk dalam YouTube pun tak ramai tengok. Kan? Apa patutnya ramai tengok, share ramai, kan? Baik, kemudian itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amalin fulanin fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa'un. Dan golongan yang keempat ini Allah tak berikan kepadanya harta, dan Allah tak juga berikan kepada dia ilmu. Harta tak ada, ilmu pun tak ada. Maksudnya orang ni memang tak ada apa-apa lah, kosong, tak ada apa-apa. Tetapi ia berkata, kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si fulan itu. Maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya. Dengan yang demikian, maka balasan buruk kedua-dua orang itu adalah sama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-40 ini
menerangkan kepada kita bahawa yang pertama, beberapa perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dan yang keduanya, kelebihan niat yang suci dan akibat niat yang buruk. Baik. Perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang 3 perkara. 2 di antaranya sungguh baik dilakukan dan yang satu lagi haram dilakukan. Perkara pertama ialah bersedekah. Kebanyakan manusia merasa berat hendak bersedekah atau mengeluarkan derma bakti kerana pada lahirnya perkara itu mengurangkan harta bendanya. Kalau kita perasan tuan-tuan, kadang-kadang sebab tu macam contoh yang saya bagi. Banyak contoh kadang-kadang yang kita bagi. Ada orang kadang-kadang kita nak bersedekah. Kita nak bersedekah ni, kita adalah kata orang tu duit biru, duit hijau, ada duit merah. Kan? Kita ada duit biru, duit hijau, duit merah. Kan? Lepas tu kita pun tengok tabung masjid ni pun kita tengok banyak kali. Tuan-tuan kalau kita yakin dengan sedekah itu tak akan mengurangkan harta, kita akan masukkan duit warna apa? Merah. Tapi sebaliknya kita masukkan duit warna biru. Oh, RM1 cukup lah. Kalau aku masuk banyak-banyak ni kan, duit aku ni kan daripada RM30 ni, daripada RM30 tinggal RM9 ni kan kurang lah. Nampak tak? Seolah-olah macam kita kata apa? Kalau aku sedekah banyak-banyak ni nanti duit aku ni kurang pula nanti ni. Kan? Nampak? Kadang-kadang di antara kita benda ni kadang kita tak perasan pun. Tak perasan. Seolah-olah macam bersedekah itu akan mengurangkan harta kita. Sedangkan yang sebenarnya bersedekah ini bukan mengurangkan harta, malah Allah akan tambah lagi. Dengan syarat kita kena yakin. Nak bersedekah kena yakin bahawa apa yang kita keluarkan untuk bersedekah, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat kali ganda. Jangan tak yakin. Kalau tak yakin inilah jadinya. Yang lebih dahsyat lagi nanti dekat tabung tu bukan dia ulur duit, dia senyum je. Tu pun susah juga. Tak pun nanti dia seluk-seluk dalam kocik nanti ada duit siling dia ni masukkan. Sebab tak yakin dengan kehebatan bersedekah. Jadi ini amalan yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian kita. Jadikan bersedekah ini sebagai amalan kita, tuan-tuan. Katakanlah setiap kali kita datang masjid, bawa duit. Jadikan budaya kita, jadikan amalan kita. Setiap kali kita pergi masjid untuk solat berjemaah, paling kurang pun tuan-tuan bawa RM1 cukuplah, masukkan RM1. Kalau rasa nak sedekah RM5 tu payah, kalau rasa nak sedekah RM5 tu banyak, sayang RM5 ni. RM5 ni kalau aku ngeteh ni, boleh dapat teh tarik dengan roti canai 2 keping. Kan? Jadi rasa sayang nak keluar RM5 ni. Jadi caranya macam mana tuan-tuan? Berilah sedekah sekadar yang kita boleh bagi, tetapi ianya berterusan. Katakan setiap sembahyang fardu kita datang, masuk RM1. Sembahyang subuh datang, masuk RM1. Zuhur datang, masuk RM1. Asar datang, masuk RM1. Maghrib masuk RM1. Isyak masuk RM1. Satu hari dah RM5. Berterusan. Ganjarannya besar, tuan-tuan. Orang yang bersedekah ini ganjarannya besar. Oleh itu baginda menegaskan dalam hadis ini bahawa harta seseorang tidak akan berkurang sama sekali disebabkan ia bersedekah sedikit sebanyak daripadanya. Bahkan dengan apa jalan pun hartanya itu akan bertambah kembang dan beroleh berkat selain daripada pahala yang akan didapatinya. Jadi kata baginda Nabi, barang siapa yang bersedekah, Allah akan tambah, dan di samping itu juga dia akan dikurniakan pahala yang banyak. Ada masa lagi?
Dua minit. Yang keduanya adalah bersabar terhadap sesuatu kezaliman. Kebanyakan manusia tidak sanggup bersabar terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan kepadanya, bahkan ia merasa terhina menanggungnya. Tentang ini baginda menegaskan bahawa bersabar dalam menghadapi kezaliman tidak sesekali akan merendah atau menghinakan orang yang bersabar itu, bahkan tetap akan menambahkan kemuliaannya, kerana ia selain daripada mendapat pahala sabar, ia pula dihargai dan dipandang baik, manakala orang yang menganiakannya dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh masyarakat. Contoh kezaliman yang kita dapat lihat, contohnya bab berebut tanah ni. Berebut tanah, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni, dia ada tanah, dan tanah ni memang bukan nama dia lah tanah ni, tapi perjanjian orang dahulu. Tak apalah, kau duduklah tanah ni, duduklah, buatlah rumah, duduk sini, kan? Masuk waktu. Sambung lagi tak payah, nak berhenti dulu. Kena azan dulu. Baik tuan-tuan, yang kedua tadi adalah bersabar terhadap sesuatu kezaliman. Zalim ini tuan-tuan, kita boleh jadi kita ini yang menzalimi orang, dan boleh jadi juga kita ini dizalimi oleh orang lain. Jadi dalam soal bab zalim ini, terutamanya dari segi kezaliman kita buat pada orang, contohnya dalam bab harta. Ada seorang hamba Allah ni, saya cerita, dia ada buat rumah, dia satu rumah ni memang daripada zaman dia kecil dia duduk situ, sampailah dah bercucu lah duduk kat satu tanah ni. Tapi tanah tu bukan tanah dia, bukan tanah dia. Jadinya tuan tanah yang sebenarnya ni, kalau dia ini adalah orang yang baik, maka dia akan jumpa dengan orang yang punya rumah tadi ni, atas tanah dia ni tadi, kan boleh berlaku rundingan yang baik. Sebagai contoh, mungkin dia boleh jual tapak rumah tu tadi tu, tapak tanah yang ada rumah itu, mungkin dia boleh jual pada tuan rumah tadi ni, kan? Itu kalau dia melakukan satu rundingan yang baik. Tetapi sebaliknya tuan-tuan, dijual tanah tu pada orang lain. Dijual tanah tu tanpa pengetahuan orang yang punya rumah tu tadi. Walaupun bukan tanah orang tuan rumah tu tadi, bukan tanah dia, bukan hak dia pun, kan? Hak tuan tanah lah kalau dia nak jual tanah tu. Maka dia pun jual tanah tu. Dia jual pada bukan orang kita, pada orang bangsa lain. Orang bangsa lain ni kalau dengar tanah nak jual, memang dia beli. Nak lagi tanah tepi jalan, dia beli 1 juta, 2 juta, dia bayar. Maka dia jual tanah tu dengan tak pasal-pasal. Datang pembeli tu, halau dia daripada rumah tu. Nampak tak tuan-tuan? Nampak macam zalim tak? Itu juga merupakan salah satu contoh kezaliman pada orang lain. Dan juga contoh-contoh kezaliman yang lain ni mungkin boleh berkait dengan maruah seseorang. Kita tuduh orang tu macam-macam. Kita tuduh orang tu berzina, kita tuduh orang tu mencuri, kita tuduh orang tu minum arak, kita tuduh orang, tapi kita tak ada bukti. Itu juga namanya menzalimi orang lain. Sebab itu tuan-tuan, banyak nak cerita tentang zalim pada orang ni banyak. Tetapi ingat, orang yang dizalimi, cara yang kita boleh buat adalah dengan perbanyakkan bersabar. Kerana dengan kesabaran kita itu nanti Allah angkat kita kepada kedudukan yang paling mulia di sisi Allah.
Tapi sabar ni pun suatu persoalan yang huraian dia panjang juga bab sabar ni. Kadang-kadang kita ni kurang sabar. Macam saya pun tak berapa sabar sangat tuan-tuan. Kan, dah lambat nak datang kuliah, kita bawa perlahan pula, memang hilang sabar betul. Tapi nak buat macam mana kan, kita pun manusia, kita pun ada tahap kesabaran kita. Ni macam ni pun nama ni ustaz ni malam ni habis kuliah lambat pula ni, sabar tu ni. Orang yang kena sihir, orang yang kena sihir, menyihir orang juga termasuk dalam perkara yang zalim pada orang lain. Ya. Orang yang contoh dalam bab sihir ni tuan-tuan, bab apa ni, bab saka dan sebagainya ni kan. Ni terutamanya sihir lah. Bab saka ni bukan bab zalim, tapi bab sihir orang ni bab yang zalim lah. Dia menyihir orang, dia tak suka orang tu disihir, maka berlakukan zalim pada orang tersebut. Kata baginda Nabi, kalau kita melakukan satu kezaliman itu pada orang, kita perlu, wajib bagi kita untuk minta maaf dengan orang tersebut. Kerana kata baginda Nabi, balasannya bagi orang yang berbuat zalim tetapi dia tak minta maaf dengan orang tersebut, di akhirat nanti apabila dia nak pergi menuju ke syurga, dia akan ditahan oleh orang-orang yang dia pernah zalimi dulu. Maka orang tu akan kata dengan Allah apa? Ya Allah, dulu masa kat dunia, dia ni selalu buat zalim pada aku. Nampak? Jadi Allah kata apa? Ambil apa pahala-pahala yang pada orang ni, ambil bagi pada orang yang dizalimi tadi. Maka bila pahala ditarik bagi pada orang yang zalim, berapa ramai orang yang dibuat zalim, maka apa yang ditinggal? Boleh tak dia masuk syurga? Sihir ni pun sama tuan-tuan. Tak suka pada orang, sihir direct terus pada orang tu, ataupun tengok orang tu punya perniagaan maju, menyari laris, kita buat benda yang tak baik pada dia, itu juga zalim. Sebab tu zalim ni kita kenakan huraian dia, kita kena faham maksud zalim ni. Dia bukan sekadar zalim ni pukul orang ke apa benda, tak. Zalim ni dia luas. Lagi. Jadi kita perlu sabarlah tuan-tuan. Kalau dizalimi dan sebagainya itu, kita perbanyakkan bersabar. Seperti mana tuan-tuan sabar. Saya apa kata orang tu habis lewat sikit, sabar. Sebab ada tempat lain kita tak sabar tuan-tuan. Tempat lain kalau ustaz tu habis lambat sikit daripada bunyi tek-tek tadi, habis lambat, siap lah. Pernah satu tempat tuan-tuan, ni cerita betul bukan cerita, ustaz tak pernah tipu. Satu tempat tuan-tuan, habis lambat ni, ustaz dah bunyi tek-tek, dia kata ustaz tak habis ni tuan-tuan. Pergi start motor, balik, tak sembahyang isyak pun, balik. Dia punya kata orang tu, jangan lebih, tengok ustaz, dia kata kan, ni nak makan lagi, nak balik lagi kan. Jadi sekian saja, mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita manfaat. Kemudian insyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung lagi hadis yang ke-40 ini, kerana huraiannya masih belum habis lagi. Sekian saja, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.